Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 KSSM. Bab 2 Kebangkitan Nasionalisme. Di bawah tajuk kecilnya Perkembangan Nasionalisme, iaitu perjuangan golongan intelektual. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, perkembangan nasionalisme dapat dilihat dalam 3 perkara. Yang pertama, perjuangan golongan intelektual. Yang kedua, perjuangan melalui penulisan. Dan yang ketiga, perjuangan melalui persatuan. Hari ini cikgu akan mengajar dengan lebih lanjut berkaitan dengan perjuangan golongan intelektual. Okey, lihat perjuangan golongan intelektual boleh dibahagikan kepada 3. Bila disebut golongan intelektual ni adalah golongan yang berpendidikan. Yang pertama adalah intelektual berpendidikan agama. Yang kedua, intelektual berpendidikan Inggeris. Dan yang ketiga, intelektual berpendidikan Melayu. Ada berapa golongan intelektual? Ada 3. Berpendidikan agama, berpendidikan Inggeris dan berpendidikan Melayu. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama dulu, intelektual berpendidikan agama. Boleh dilihat melalui peranan kaum muda. Kaum muda ni ada 2 matlamat. Yang pertama, menyebarkan idea gerakan Islah. Dan yang kedua, menjadikan agama Islam sebagai asas kemajuan dunia dan akhirat. Ada berapa matlamat? Kaum muda ada 2. Yang pertama, menyebarkan gerakan Islam. Dan yang kedua, menjadikan agama Islam sebagai asas kemajuan dunia dan akhirat dalam pendidikan mereka. Okey, tengok. Tokoh atau pemimpin kaum muda ada 3 orang. Yang pertama, Syed Sheikh Al-Hadi. Yang kedua, Syekh Tahir Jalaluddin. Dan yang ketiga, Abbas Taha. Dia punya formula untuk tokoh, Hadi Tahan Bas. Tengok penerangan formula. Hadi merujuk pada Hadi juga. Tahan merujuk pada Tahir. Persamaan pada huruf TAH. Tahan, Tahir. Bas merujuk pada Abbas. Abbas ada 2 sebutan, Ab dengan Bas. Cikgu ambil sebutan keduanya, iaitu Bas. Bas merujuk pada Abbas. Jadi formula untuk tokoh atau pemimpin kaum muda adalah Hadi Tahan Bas. Hadi, Syed Sheikh Al-Hadi. Tahan, Syekh Tahir Jalaluddin. Dan juga Bas, Haji Abbas Taha ataupun Abbas Taha. Cara mereka menyebarkan idea adalah dengan menubuhkan madrasah. Contohnya, Madrasah Al-Atas di Johor, Madrasah Al-Khairiyah Islamiyah di Kedah dan Mahad Al-Ihya Al-Sharif di Perak. Tengok, pelajarnya terdiri daripada kaum lelaki dan juga perempuan. Berusaha untuk yang pertama menyatukan rumpun Melayu. Dia persatukan semua rumpun Melayu. Yang kedua, memajukan agama Islam. Okey, last sekali cara mereka sebar idea juga melalui akhbar. Selain madrasah, mereka juga sebar idea melalui akhbar dan juga majalah. Contoh akhbar adalah Tunas Melayu, Al-Imam, Neraca dengan Al-Ikhwan. Dia punya formula untuk akhbar adalah T-ni. T merujuk pada tunas. Persamaan pada huruf T di depan. Tunas T. Al-Imam. Imam merujuk pada huruf I di depan. I iaitu imam. N merujuk pada neraca. Persamaan pada huruf N di depan, neraca. Dan juga ikhwan. I, ikhwan merujuk pada huruf I juga di depan. Ikhwan. Jadi apa formula untuk akhbar dan majalah kaum muda? T-ni. Tunas Melayu, I, Al-Imam, N, neraca dan juga satu lagi Al-Ikhwan. Okey, yang kedua kita lihat pula intelektual berpendidikan Inggeris. Dapat dilihat melalui peranan Maktab Melayu Kuala Kangsar iaitu MCKK. Tugas MCKK yang diwujudkan oleh British adalah untuk melatih anak golongan bangsawan untuk membantu pentadbiran British. MCKK ni melatih anak golongan apa? Golongan bangsawan. Golongan bangsawan ni terdiri daripada anak-anak pembesar dan juga anak-anak golongan raja. Jadi pelajar MCKK seperti Raja Chulan, Raja Abdullah, Mahmud Mat, Muhammad Yunus Abdullah dan Raja Uda, Raja Muhammad dilantik menjadi pegawai kerajaan. Ingat
Apa tugas Maktab Melayu Kuala Kangsar? Melatih anak golongan bangsawan membantu pentadbiran British. Semua anak golongan bangsawan, semua pelajar-pelajar dalam MCKK yang terdiri daripada anak golongan bangsawan akan dilantik menjadi pegawai kerajaan. Disebabkan dia menjadi pegawai kerajaan, jadi golongan intelektual berpendidikan Inggeris ni mengambil kesempatan untuk menuntut 3 perkara daripada British. Yang pertama, taraf hidup orang Melayu dibaiki. Yang kedua, pendidikan diberikan kepada orang Melayu. Yang ketiga, peluang pekerjaan diberikan kepada orang Melayu dalam jabatan kerajaan. Jadi apa formula untuk tuntutan intelektual berpendidikan Inggeris? Tadika. Ta merujuk pada taraf, persamaan pada huruf TA di depan. D merujuk pada pendidikan. Pendidikan berasal dari perkataan didik. Cikgu ambil sebutan pertamanya, iaitu D. Didik, sebutan pertamanya adalah D. Jadi D merujuk pada didik. Dan K merujuk pada kerja. Persamaan pada huruf K dengan A di akhir sekali. Kerja ada huruf K di depan, last sekali huruf A. Jadi K merujuk pada kerja. Jadi apa formula untuk tuntutan golongan intelektual berpendidikan Inggeris kepada British adalah tadika. Ta, taraf hidup orang Melayu dibaiki. D merujuk pada pendidikan diberikan kepada orang Melayu. K merujuk pada kerja, iaitu peluang pekerjaan dalam jabatan kerajaan diberi kepada orang Melayu. Okey, last sekali cara golongan berpendidikan Inggeris ataupun golongan intelektual berpendidikan Inggeris ini menyebarkan idea atau tuntutan adalah yang pertama, berbaik-baik dengan kerajaan British, dan yang kedua, menggunakan akhbar seperti Warta Malaya, Lembaga Malaya dengan utusan Melayu. Okey, last sekali, lihat intelektual berpendidikan Melayu. Kalau intelektual berpendidikan Inggeris melalui MCKK, iaitu Maktab Melayu Kuala Kangsar. Kalau intelektual berpendidikan Melayu ni lahir melalui Maktab Perguruan Sultan Idris ataupun singkatannya SITC. Sultan Idris Training College. Ingatlah, kalau intelektual berpendidikan Melayu lahir melalui sekolah apa? Iaitu Maktab Perguruan Sultan Idris. Golongan intelektual Melayu. Kalau golongan intelektual Inggeris lahir melalui MCKK, iaitu Malay College Kuala Kangsar ataupun Maktab Melayu Kuala Kangsar. Okey, lihat. Peranan Maktab Perguruan Sultan Idris dalam melahirkan intelektual berpendidikan Melayu. Yang pertama, dapat dilihat melalui peranan guru-guru di dalam SITC itu sendiri. Seperti O.T. Dusek, Abdul Hadi Hassan, Abdul Hadi Abdul Manan. Ada 2 orang Abdul Hadi. Abdul Hadi Hassan dengan Abdul Hadi Manan. Dan Harul Aminur Rashid berperanan menyedarkan pelajarnya sehingga berjaya lahir tokoh penulis dan juga tokoh nasionalis. Peranan gurunya sendiri. Yang kedua adalah kurikulum di SITC sendiri yang mengajar tentang sejarah, anyaman, kesihatan dan juga sukan. Kenapa diajar sejarah? Paling penting sekali mata pelajaran sejarah. Sebab mata pelajaran sejarah ni akan mendedahkan tentang keagungan Empire Melayu. Yang ketiga, pejabat karang mengarang diwujudkan untuk mencukil bakat pelajar dalam bidang penulisan bagi membangkitkan semangat kebangsaan di tanah Melayu. Apa guna pejabat karang mengarang? Untuk mencukil bakat pelajar dalam bidang penulisan. Contoh penulis daripada SITC adalah Buyung Adil dan Abdul Hadi Hassan. Kemudiannya pertubuhan yang diwujudkan di SITC seperti Ikatan Pemuda Melayu dan Ikatan Semenanjung Borneo. Ada berapa pertubuhan ikatan diwujudkan? 2. Ikatan Pemuda Melayu, Ikatan Semenanjung Borneo. Yang akhirnya bergabung menjadi pertubuhan yang radikal di tanah Melayu, iaitu Kesatuan Melayu Muda. Kesatuan Melayu Muda ni gabungan berapa pertubuhan? 2. Ikatan Pemuda Melayu dengan Ikatan Semenanjung Borneo daripada SITC. Dan last sekali, bahan bacaan tambahan dari Timur Tengah dan Indonesia masuk ke SITC yang mendedahkan tentang pembaharuan dari negara luar. Jadi formula untuk intelektual berpendidikan Melayu ialah guruku kurang bertubuh badannya.
Guru dia semua kurus-kurus dan slim. Tak ada pun yang gemuk-gemuk. Jadi lihat penerangan formula. Guru merujuk pada guru juga, iaitu peranan guru seperti Harun Aminur Rashid, Abdul Hadi Hassan, Abdul Hadi Manan, yang berperanan menyedarkan pelajarnya sehingga berjaya melahirkan tokoh penulis dan tokoh nasionalis. Guru-gurunya ni menyedarkan pelajar berkaitan dengan nasionalisme. Ku merujuk pada kurikulum, persamaan pada huruf KU di depan. Kurikulum. Berapa mata pelajaran diajar dalam kurikulum? Ada 4. Sejarah, anyaman, kesihatan dan juga sukan. Kenapa sejarah paling penting? Sebab sejarah ni akan mendedahkan tentang keagungan Empire Melayu. Kurang merujuk pada karang mengarang. Syarikat karang mengarang ataupun pejabat karang mengarang diwujudkan untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang penulisan bagi dapat menaikkan semangat kebangsaan di tanah Melayu. Bertubuh merujuk pada pertubuhan. Pertubuhan berasal daripada perkataan tubuh, sama dengan bertubuh merujuk pada perkataan tubuh. Jadi bertubuh merujuk pada pertubuhan, iaitu asal perkataannya adalah tubuh. Jadi ada beberapa pertubuhan yang membentuk Kesatuan Melayu Muda. Ada 2 pertubuhan ikatan, iaitu Ikatan Pemuda Melayu dengan Ikatan Semenanjung Borneo. Dan last sekali, badan merujuk pada bahan. Persamaan pada huruf BA di depan dengan AN di belakang. Badan, bahan. Bahan bacaan daripada luar, iaitu Timur Tengah dengan Indonesia, terdapat di SITC yang mendedahkan tentang idea pembaharuan daripada negara luar. Jadi apa formula intelektual berpendidikan Melayu? Guruku kurang bertubuh badannya. Guru merujuk pada apa? Peranan guru-guru menyedarkan pelajar tentang nasionalisme. Ku merujuk pada kurikulum. Berapa kurikulum diajar? 4 mata pelajaran. Sejarah, anyaman, kesihatan dengan sukan. Pasal apa sejarah diajar? Untuk mendedahkan tentang keagungan Empire Melayu. Guruku kurang merujuk pada syarikat karang mengarang diwujudkan untuk mencukir bakat pelajar dalam bidang penulisan bagi dapat menaikkan semangat kebangsaan di tanah Melayu. Guruku kurang bertubuh merujuk pada pertubuhan. Ada beberapa pertubuhan yang diwujudkan untuk membentuk Kesatuan Melayu Muda. 2 pertubuhan ikatan. Yang pertama, Ikatan Pemuda Melayu. Yang kedua, Ikatan Semenanjung Borneo. Dan last sekali, badan merujuk pada bahan. Bahan bacaan daripada luar, iaitu Timur Tengah dengan Indonesia, terdapat di SITC yang mendedahkan tentang idea pembaharuan daripada negara luar. Jadi formula intelektual pendidikan Melayu ialah guruku kurang bertubuh badannya. Okey, kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya adalah 10 markah. Kita lihat satu persatu. Okey, tengok soalan A. Dia tanya namakan tokoh kaum muda. Apa kehendak soalan? Tokoh kaum muda. Ada formula tak? Ada apa formulanya? Hadi tahan bas. Tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Ada. Jadi bagi soalan struktur yang di ruangan jawapannya mempunyai nombor 1 Roman dan 2 Roman, bermaksud pelajar jawab terus je, tak perlu buat ayat dah. Jadi kat 1 Roman tu tulis jawapan. Hadi tu apa? Syed Syekh Al-Hadi. Dekat 2 Roman tulis terus tahan tu apa? Syekh Tahir Jalaluddin. Ada lagi tak? Ada seorang lagi, apa dia? Bas, iaitu Haji Abbas Taha. Jadi tambah di situ 3 Roman, Haji Abbas Taha ataupun Abbas Taha. Jawab terus je. Okey, tengok soalan B. Soalan B tanya, apakah matlamat perjuangan gerakan kaum muda? Apa kehendak soalan? Matlamat perjuangan gerakan kaum muda. Tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni. Ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi pembukanya, ambil balik soalan tu. Matlamat perjuangan gerakan kaum muda ialah menyebarkan idea gerakan Islah dan menjadikan agama Islam sebagai asas kemajuan dunia dan akhirat. Okey, tengok soalan C. Nyatakan 2 akhbar dan majalah yang menjadi saluran gerakan kaum muda. Apa kehendak soalan? Nama akhbar dan majalah. Ada formula dah akhbar dan majalah? Ada. Apa formulanya? Tini.
T tu apa? Tunas Melayu. I tu apa? Al-Imam. N tu apa? Neraca. I satu lagi Al-Ikhwan. Tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Pembuka. Jadi pembukanya, doa akhbar dan majalah yang menjadi saluran gerakan kaum muda ialah Tunas Melayu dan Al-Imam. Ada lagi tak akhbar lain? Ada. Macam mana nak tambah akhbar yang lain? Kedua. Iaitu akhbar T ni, N tu apa? Neraca. Dan Al-Ikhwan. Okey, tengok soalan D. Jelaskan peranan pelajar keluaran madrasah yang ditubuhkan oleh kaum muda. Apakah anda soalan? Peranan pelajar madrasah kaum muda. Tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi pembukanya, peranan pelajar keluaran madrasah yang ditubuhkan oleh kaum muda ialah menyatukan rumpun Melayu dan memajukan Islam. Dan last sekali soalan E. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah bidang pendidikan diberikan tumpuan oleh kaum muda? Apakah anda soalan? Mengapakah dulu? Mengapakah merujuk apa? Sebab. Yang kedua, sebab bidang pendidikan diberikan tumpuan oleh kaum muda. Jadi dia punya pembuka jawapan. Sebab bidang pendidikan diberikan tumpuan oleh kaum muda ialah dapat meningkatkan taraf hidup. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi, start dengan number kedua. Kedua, koma. Kenapa kedua? Sebab kita nak masuk isi yang kedua. Jadi kedua, koma dapat menambah ilmu pengetahuan. Lepas kedua, boleh tak tambah jawapan yang lain lagi? Boleh. Jadi lepas kedua, nombor apa? Ketiga. Ketiga, melahirkan golongan intelektual. Lepas ketiga, keempat, dapat melahirkan pelajar yang bersahsiah unggul. Lepas keempat, kelima, dapat mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan esei. Okey, soalan esei markahnya 488, iaitu 20 markah penuh. Kita lihat satu persatu. Soalan A dahulu. Soalan A ditanya, jelaskan peranan Maktab Melayu Kuala Kangsar MCKK dalam menyemarakkan semangat nasionalisme di tanah Melayu. Apakah anda soalan? Peranan Maktab Melayu Kuala Kangsar. Okey, jadi dia punya pembuka untuk soalan di sini. Peranan Maktab Melayu Kuala Kangsar dalam menyemarakkan semangat nasionalisme di tanah Melayu ialah melatih anak bangsawan untuk membantu pentadbiran British. Titik. Pelajar MCKK seperti Raja Chulan, Raja Abdullah Muhammad Yunus Abdullah, Raja Uda, Raja Muhammad dilantik menjadi pegawai kerajaan. Mereka menuntut British membaiki taraf hidup orang Melayu, memberikan pendidikan kepada orang Melayu dan menyediakan peluang pekerjaan kepada orang Melayu dalam jabatan kerajaan. Ya, ada lagi tak? Ada. Apa lagi? Cara mereka sebar tuntutan tu, cara mereka menyebarkan idea dan tuntutan menggunakan akhbar. Contoh akhbar, utusan Melayu dengan Warta Malaya. Okey, tengok soalan B. Terangkan sumbangan Maktab Perguruan Sultan Idris dalam melahirkan golongan intelektual Melayu yang menyemarakkan semangat nasionalisme di tanah Melayu. Apakah anda soalan B ni? Sumbangan Maktab Perguruan Sultan Idris. Ada formula tak untuk golongan intelektual Melayu? Apa formulanya? Guruku kurang bertubuh badannya. Guru tu apa? Peranan guru, iaitu menyedarkan pelajar tentang semangat nasionalisme. Ku tu apa? Kurikulum. Ada 4 mata pelajaran. Sejarah, anyaman, kesihatan dan juga sukan. Kurang merujuk pada pejabat karang mengarang untuk mencungkil bakat. Bertubuh merujuk pada pertubuhan, 2 pertubuhan. Ikatan Pemuda Melayu, Ikatan Semenanjung Borneo, mewujudkan kesatuan Melayu Muda. Dan last sekali, badannya merujuk pada bahan bacaan daripada Timur Tengah dan Indonesia yang mempunyai idea tentang pembaharuan negara masing-masing. Okey, jadi pembuka untuk soalan ni, sumbangan Maktab Perguruan Sultan Idris dalam melahirkan golongan intelektual Melayu yang menyemarakkan semangat nasionalisme di tanah Melayu ialah gurunya seperti Oti Dusek, Abdul Hadi Hassan, Abdul Hadi Abdul Manan dan Harun Aminur Rashid berperanan menyediakan pelajar sehingga berjaya lahir ramai tokoh penulis dan juga tokoh nasionalis. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi sumbangan kedua, kurikulum SITC mengajar mata pelajaran sejarah untuk mendedahkan pelajar tentang keagungan Empayar Melayu, anyaman, kesihatan dan juga sukan.
Selepas sumbangan kedua, sumbangan ketiga. Pejabat karang mengarang ditubuhkan untuk mengasah bakat pelajar menghasilkan karya penulisan berkaitan dengan semangat kebangsaan. Contoh tokoh nasionalis dari SITC yang muncul dalam berkarya ialah Buyung Adil dan Abdul Hadi Hassan. Sumbangan keempat, Pertubuhan Ikatan Pemuda Melayu dan Ikatan Semenanjung Borneo yang wujud. Akhirnya membentuk persatuan yang radikal iaitu Kesatuan Melayu Muda. Ada lagi tak? Ada satu lagi, ingat balik formula. Guruku kurang bertubuh badannya, iaitu badannya merujuk pada bahan bacaan. Jadi lepas sumbangan keempat, sumbangan kelima, bahan bacaan daripada Timur Tengah dan Indonesia. Terdapat di SITC yang mendedahkan tentang idea pembaharuan dari luar. Okey, tengok. Last sekali soalan C. Pada pendapat anda, mengapakah setiap warga negara Malaysia perlu memiliki semangat nasionalisme? Apakah anda soalan? Mengapakah merujuk pada sebab? Sebab setiap warga negara Malaysia perlu memiliki semangat nasionalisme. Jadi pembukanya, sebab setiap warga negara Malaysia perlu memiliki semangat nasionalisme ialah wujud perasaan cinta yang mendalam kepada negara. Huraiannya, hal ini agar dapat mendorong semangat ingin berkorban kepada negara. Contohnya, menentang peganas di Lahad Datu. Dan last sekali, kesannya negara menjadi aman. Untuk soalan kebat yang terakhir ni, selalu cikgu ajak mesti ada 4 perkara. Isi huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Contoh, yang ketiga, contoh bermula perkataan contohnya. Dan yang keempat, kesan bermula perkataan kesannya. Jadi isi yang kedua, penanda wacananya guna number. Sebab kedua ialah taat pada pemerintah. Huraiannya, hal ini agar dapat mempunyai minat untuk melakukan kerahan tenaga bagi mempertahankan kedaulatan negara. Minatnya bukan minta. Hal ini agar dapat mempunyai minat untuk melakukan kerahan tenaga bagi mempertahankan kedaulatan negara. Contohnya menyertai polis, tentera dan kastam. Kesannya negara menjadi selamat dari ancaman penjajahan. Lepas sebab kedua, sebab ketiga ialah hidup bersatu padu dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Huraiannya, hal ini agar dapat mengukuhkan lagi perpaduan kaum. Contohnya, mengadakan gotong royong bersama jiran tetangga yang pelbagai kaum. Dan sekali kesannya, negara menjadi harmoni. Untuk soalan yang 8 markah ni masuk 2 isi pun dah cukup dah. 2 isi, 2 huraian, 2 contoh dan juga 2 kesan. Sekiranya pelajar tak tahu contoh, tak tahu kesan, pelajar boleh bermasuk 4 isi. Dengan syarat ada 4 isi dengan 4 huraian. Hal ini agar apa? Okey, hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.